salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman dengan berita yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda. Dan ini pastinya satu laporan yang selepas didedahkan Sinar Harian dan juga New Straits Times mencuri perhatian seluruh negara membabitkan pendedahan sindiket daging yang diimport dan menggunakan status ataupun logo halal dan sebenarnya sumber atau kandungannya tidak dapat disahihkan. Itu pendedahan terbaru yang kami lihat sejak beberapa hari lepas mendapat perhatian orang ramai, dan kalau kita lihat banyak juga follow up juga yang kita bawakan di astroawani.com, tapi pada muka depan akhbar tempatan, misalnya pada muka depan New Straits Times, Take Action No Cover-Ups, menceritakan tentang desakan daripada beberapa pihak berhubung dengan isu sindiket daging ini, with Johor Police receiving 15 reports on the meat cartel scandal. It is crucial that the authorities investigate without fear or favour to expose those involved, even if they are VIPs. However, the Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry says investigations and enforcement will take time due to the case's complexity and involvement of many agencies. Seperti yang kita saksikan sebelum ini, banyak usaha yang digerakkan pihak JAKIM misalnya untuk menceritakan tentang proses mendapatkan logo halal ataupun mengimport daging dari luar negara, memang melibatkan beberapa agensi yang berbeza, bukan hanya JAKIM saja, pastinya melibatkan pihak immigration juga. Jadi sangat complicated untuk kita menyiasat, tetapi perlu. Ini antara desakan yang kita lihat daripada semua pihak, bukan saja pihak berkuasa tetapi daripada rakyat terutamanya. Kita lihat isu gejala rasuah ini sangat berleluasa dalam negara kita, bukan saja pada tahap politik tetapi dalam makanan kita sendiri, Hafizi. Ya, dan perkara yang sama juga diutarakan oleh akhbar Berita Harian untuk hari ini, yang mana muka hadapannya memaparkan isu kartel daging import perlunya tubuh pasukan siasatan khas dedah dalang, dan pelbagai pihak termasuk pemimpin parti politik, Dewan Perniagaan dan Persatuan Pengguna mahu kerajaan bertindak segera menangani isu kartel daging seludup dan status halalnya, termasuk mencadangkan penubuhan pasukan siasatan khas. Malah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat kegiatan itu dan mendedahkan semua pihak yang terbabit. Ada juga yang meminta didedahkan jenama yang menggunakan label halal diragui. Dan itu antara perkara yang menjadi perhatian di muka hadapan Berita Harian, yang mana isu daging kartel ini kita tahu telah pun didedahkan oleh beberapa akhbar tempatan, antaranya Sinar dan juga NST, dan kita fahamkan bahawa pihak JAKIM mengeluarkan SOP mereka bagaimana, dan kita juga difahamkan bahawa status halal itu letaknya di bawah JAKIM. Penguatkuasaan itu letaknya di agensi-agensi lain. Jadi terdapat keperluan untuk mewujudkan satu kerjasama yang lebih baik di antara semua agensi-agensi penguatkuasa, agensi penyelenggaraan ini, untuk memastikan bahawa ia berjalan dengan lancar. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat kelemahan-kelemahan. Kita sering kali melihat kelemahan, Nailah. Kita punya Malaysia ni, kita punya perancangan, kita punya sistem dah baik dah. Orang kata bahasa pasar tu dah sempoi dah. Tapi masalahnya apabila tiba pada peringkat penguatkuasaan, peringkat urus takbir, itu yang akan menjadi masalah apabila melibatkan sesuatu sistem yang telah berderangka dengan baik, tetapi urus takbirnya dan pengawal seliaannya dilihat begitu lemah. Itu yang terjadi apabila selepas 40 tahun baru kita dapat detect yang kita ada keterisan dalam sistem halal daging import ini. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan, dan perlunya ada penyelesaian lebih tuntas untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku. Ini daging saja, belum lagi berlaku kepada benda-benda lain. Kita tidak tahu sama ada ataupun tidak selepas ini sekiranya melibatkan isu yang lain pula. Dan ini juga membuka satu lembaran baru kepada isu rasuah dalam kalangan penjawat awam, yang mana kita tahu mereka ini antara banyak sekali yang terlibat adalah mereka yang berada di barisan-barisan hadapan, penguatkuasaan yang berada di barisan hadapan, immigration, custom dan sebagainya. JAKIM malah banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita lihat secara tuntas, dan membuka kepada proses peralihan untuk melihat pengambilan pejabat awam itu perlu berintegriti dan sebagainya. Dan baru saja tadi Datuk Seri Akbar Sattar telah pun menyatakan bahawa perlunya ada penyelesaian yang lebih baik untuk memastikan bahawa gejala rasuah ini tidak berakar umbi, dan
amalannya tidak dijadikan satu budaya yang biasa dalam kalangan, dalam sistem kita sendiri, dan ia harus dibantah sehabis-habisnya. Naila. Ya, dan kalau kita lihat juga apa yang menular sekarang ini di media sosial adalah senarai yang kononnya menyenaraikan syarikat-syarikat yang terbabit, syarikat tempatan yang mungkin dituduh, didakwa telah pun mengimport daging yang menggunakan cap halal palsu ini. Tetapi di sini kita lihat perlu ada peranan pihak berkuasa, pihak kerajaan untuk bertindak secara lebih telus, mengeluarkan dan mendedahkan syarikat-syarikat yang terbabit dalam isu ini supaya orang ramai tahu sebagai pengguna mana yang nak elak, mana yang kita boleh percaya, kerana ada juga membabitkan syarikat yang cukup terkenal mengeluarkan daging sehingga kan syarikat tersebut terpaksa mengeluarkan kenyataan untuk menjelaskan bahawa ia langsung tidak terlibat dengan isu sindiket ini. Jadi di sini ramai yang keliru, tetapi apapun ada desakan untuk mendedahkan senarai syarikat-syarikat yang terbabit, nama-nama mereka yang terbabit dalam sindiket ini, dan kita akan terus ikuti perkembangan laporan tentang isu kartel daging import ini. Tapi ada implikasinya juga kalau kita dedahkan nama-nama syarikat dan sebagainya, sebab kita takut nanti kalau kita dedahkan nama syarikat-syarikat dan sebagainya, kemungkinan syarikat-syarikat ini juga menjadi mangsa kepada sindiket kartel daging ini. Mereka sendiri tidak tahu. Jadi kepastian itu perlu disiasat dengan lebih mendalam lagi supaya ada sama ada kita perlu dedahkan ataupun kita tak perlu dedahkan, dan kita juga faham apa yang tular di media sosial sekarang ini, nama syarikat-syarikat pengeluar daging yang kita fahamkan ada yang terpalit juga, dan ini sekaligus mungkin ada juga pihak yang mengambil kesempatan isu daging kartel ini nak memburukkan syarikat-syarikat lain, pesaingnya dan sebagainya, sekaligus meletakkan nama syarikat-syarikat yang terbabit untuk memastikan bahawa keuntungan hanya berpihak kepada dia. Itu antara perkara-perkara yang terjadi apabila pencambahan maklumat berlaku dengan begitu banyak, dan kita harapkan terdapat satu komunikasi yang lebih menyeluruh, siasatan dijalankan, umumkan kepada umum apakah langkah-langkah seterusnya syarikat-syarikat yang terbabit, bagaimana status mereka, sama ada mereka terlibat ataupun tidak, dan sudah pasti orang ramai mahukan pesalah ditangkap. Ya, dalam masa yang sama kita juga pastinya perlu lihat kepada perkembangan lain selain daripada isu sindiket ini. Pastinya orang ramai masih lagi bimbang tentang situasi COVID-19 dalam negara yang kita lihat masih lagi kekal pada angka 4 digit, dan kes harian yang direkodkan semalam dalam tempoh 24 jam saja sebanyak 1,196 jangkitan, dengan Selangor merekodkan 392 kes baru. Kalau kita lihat dalam 1,196 kes yang dicatatkan semalam, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, dan Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 392 kes ataupun 32.8%, dan 237 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Kita tahu ketika ini banyak program saringan COVID-19 dijalankan dalam kalangan pekerja di tempat-tempat kerja yang kita tahu antara punca kebanyakan lonjakan kes dan juga kluster baru direkodkan. Jadi kita akan terus menjangkakan kes ini akan kekal tinggi apabila program saringan akan diteruskan dan malah diwajibkan mulai 1 Januari 2021, dan kita berharap di sini ada kerjasama antara pihak kerajaan dan juga pihak majikan. Kita faham ini akan membabitkan kos yang sangat tinggi untuk menjalankan ujian saringan. Jadi di sini mungkin kerajaan juga boleh tawarkan bantuan sedikit kepada majikan. Pastinya mereka yang kecil dan sederhana juga PKS memerlukan bantuan untuk sama-sama menjalankan ujian saringan secara lebih besar-besaran ini. Dan kepada majikan yang masih lagi tidak melakukannya, anda boleh pergi kepada program yang ditawarkan oleh Perkeso untuk program saringan melalui Perkeso bagi memastikan bahawa pekerja-pekerja asing dapat disaring dengan lebih baik, dan kita dapat lihat kesan daripada tindakan tersebut. Kita lihat banyak sekali kes-kes baru yang kita dapat saksikan, peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang lebih banyak kerana sebelum ini mereka ini berada dalam keadaan yang tersembunyi. Kita tak tahu status mereka, dan jika mereka nak bekerja semula perlu ada saringan COVID-19 untuk mengelakkan daripada ia menular pada peringkat komuniti tempatan. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kluster baru semalam. KKM kesan satu kluster baru menjadikan jumlah kluster keseluruhannya adalah 484, hampir kepada angka 500, dan kluster baru itu melibatkan kluster jalan Setco, melibatkan tempat kerja di daerah Tawau dan Kalabakan di Sabah. Dan dalam pada itu Dr. Norisha menyatakan bahawa
Setakat ini jumlah kluster adalah 271 kluster termasuk 3 yang telah pun tamat, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih lagi dipantau adalah sebanyak 200 lebih. Ya, dan dalam masa yang sama, sangat menarik untuk kita lihat apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam, Dr. Nur Hisham, apabila seorang doktor dijangkiti COVID-19 selepas merawat seorang pesakit yang tidak mendedahkan, tidak memberitahu keadaan sebenar kesihatannya. Jadi ini saranan Dr. Nur Hisham kepada orang ramai, orang awam dinasihatkan agar tidak menipu mengenai keadaan kesihatan mereka ketika berurusan dengan petugas barisan hadapan. Katanya ini selepas seorang doktor itu dijangkiti COVID-19. Jadi katanya jangan tipu frontliners. Kami juga perlu dilindungi. Kami ada keluarga, ada rakan-rakan. Jangan aniaya frontliners. Ini perkongsian Dr. Nur Hisham menerusi Facebook yang juga berkongsikan kenyataan daripada doktor yang dijangkiti virus itu. Dr. Nur Marini Zainal katanya pesakit tersebut datang ke hospital untuk buat ujian imbasan CT ataupun CT scan, dan individu itu dibenarkan menjalani ujian itu selepas pesakit itu mengesahkan kesihatan dirinya dalam keadaan baik. Namun hasil imbasan menunjukkan terdapat gejala yang sama seperti pesakit COVID-19 dalam CT scan tersebut. Jadi apabila siasatan lanjut dijalankan, pesakit itu kemudiannya mengakui sebenarnya mengalami demam dan batuk selama seminggu. Ini sangat membimbangkan. Kita tahu sepanjang hampir seluruh tahun 2020 ini, pengorbanan frontliners, petugas kesihatan antara yang paling besar kita lihat sepanjang pandemik ini, dan sangat berisiko. Kita lihat juga ada beberapa kluster yang direkodkan dalam hospital baru-baru ini juga sangat bahaya, dan kita di sini perlu lihat kerjasama antara masyarakat dan juga doktor. Tidak perlu malu. Kita faham ada sedikit rasa stigma dan rasa takut untuk tahu status anda sebenarnya ada COVID-19 ataupun tidak. Tetapi di sini tak perlu malu. Ini satu risiko yang mudah kita dijangkiti. Perlu bertindak secara lebih telus, secara transparan supaya kita tidak membahayakan nyawa orang lain. Fizi. Mungkin orang ramai mereka yang dijangkiti ini takut sekiranya sah ada COVID-19, mereka risau kan sama ada mereka akan dikenakan tindakan apabila melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, kelanggar SOP dan sebagainya ke. Itu yang menjadi kebimbangan, tapi tak perlu bimbang berkenaan perkara tersebut kerana yang lebih pentingnya adalah kesihatan anda, dan saya pasti segala tindakan akan dinilai daripada semasa ke semasa untuk memastikan bahawa prosesnya telus dan tidak mengambil tindakan secara terburu-buru, dikaji dahulu untuk pastikan bahawa anda sebenarnya dilindungi, dan janganlah takut untuk laporkan status sebenar. Tak perlu berbohong, beranikan diri untuk laporkan kepada pihak berkuasa dan juga frontliners kita untuk tolong kita putuskan rantai COVID-19. Dan dalam pada itu, Nailah, banyak lagi perkembangan lain untuk kita kongsikan bersama dengan mereka, tetapi sebelum itu kita nak berhenti lihat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, setelah berapa lama kita hanya tinggal di Malaysia, hanya dibenarkan rentas negeri, begitu juga dengan negara-negara lain, dan ini adalah sudah tiba masanya untuk melihat kepada perkembangan terbaru pembukaan sempadan yang sekarang ini sedang dipertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk membuka sempadan kepada negara-negara tertentu yang kita fahamkan mempunyai jangkitan COVID-19 yang rendah dan juga dalam keadaan terkawal. Dan antara negara-negara yang menjadi sasaran dan juga pertimbangan kita untuk dibuka adalah Singapura, Brunei, Korea, Jepun, Taiwan dan juga New Zealand yang telah pun dikenal pasti sebagai kawasan zon hijau, dan ini untuk membantu merancangkan sektor pelancongan, kata Menteri Pelancongan, Seni dan juga Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Jelas beliau menerima permintaan yang begitu ramai daripada pemain industri pelancongan tempatan untuk pertimbangkan perkara itu untuk pastikan perniagaan mereka terus bertahap. Tapi perkara ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan KKM untuk pastikan kebenaran itu membantu meningkatkan sektor pelancongan di negeri ini. Ditanya sama ada gelembung perjalanan zon hijau membantu meningkatkan sektor pelancongan, Nancy berkata, ya, malah di bilik hotel seperti Langkawi telah penuh ditempah. Jadi ia merupakan inisiatif yang bagus khususnya untuk sektor pelancongan.
dan beliau turut menggesa pelancong dari zon hijau yang mengembara ke tempat lain supaya mengamalkan SOP tertentu. Jadi dalam masa beberapa bulan saja lagi, kita fahamkan hanya tempoh sebulan lagi untuk kita bertahan sebelum vaksin COVID-19 dijangkakan tiba pada bulan Februari. Tapi itu adalah untuk kelompok yang pertama lah, petugas bersih hadapan, golongan-golongan rentan dan golongan-golongan yang berisiko. Jadi ada tempoh sebulan lagi. Bila ia akan dibuka sempadan ini, kita tidak ketahui, tapi dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa sektor pelancongan negara telah pun mengalami kerugian lebih daripada 100 bilion. Kalau ikutkan sasaran 100 bilion kita sasarkan untuk pendapatan tahun ini untuk sektor pelancongan. Tetapi masalahnya disebabkan oleh pandemik COVID-19, kesannya telah menyebabkan kerugian lebih daripada 100 bilion di sektor pelancongan. Malah kita dapat lihat angka pengangguran juga sekarang ini berada pada paras 4.7 ataupun 4.8% yang kita lihat lebih kurang dalam 700 hingga 800 ribu penganggur di negara ini. Peningkatan yang kalau kita selalu lihat, kita capkan angka pengangguran pada paras 300 hingga 200 ribu, tapi kali ini meningkat dengan begitu mendadak disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga kesannya yang kita dapat lihat juga kepada peniaga kecil dan juga sederhana yang kita tahu menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara kita ini. Ya, sangat menarik idea travel bubble ataupun gelembung perjalanan ini, dan kita harap bukan sahaja negara-negara ini yang tersenarai dalam negara zon hijau. Dalam masa yang sama kita juga perlu memastikan negara kita sendiri selamat, cukup selamat untuk mereka datang ke negara kita untuk datang juga merancangkan industri pelancongan dan sebagainya. Bagaimana pula persiapan kita sendiri itu juga perlu dititik berat, dan kita akan terus ikuti apa perkembangan travel bubble ini. Sangat menarik. Tetapi Afizi, kita juga nak lihat satu cerita yang menular di media sosial semalam apabila Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin semalam cedera, mengalami kecederaan akibat kemalangan selepas basikal yang ditungganginya melanggar sebuah lubang dan memuat naik hantaran di akaun Instagram peribadinya. Ahli Parlimen Rembau itu berkongsi foto dan caption kemalangan yang dialaminya pada Ahad itu, dan berdasarkan apa yang dikongsikan itu, katanya basikalnya dipercayai melanggar lubang menyebabkan beliau terhumban ke dalam parit, dan beliau juga berkongsikan beberapa gambar lubang tersebut, pothole itu, dan juga kecederaan yang dialami sejurus selepas kemalangan itu. Dan ini mencetuskan perbualan sedikit berhubung dengan keadaan jalan raya negara kita yang kita tahu di beberapa kawasan, misalnya di Kota Damansara pun sekarang cukup terkenal. Kalau tahu ada je di sana, tahu ada masalah pothole dan lubang di jalan raya ini sangat berbahaya. Dan ini tak payah juga pergi Damansara, Nailah. Kita just minta singgah je dekat Kelang tu, tengok jalan dia macam mana kan. Kita tahu di kawasan-kawasan perindustrian ini yang banyak membabitkan kenderaan yang berat, lori banyak, kawasan jalan raya yang sangat terkesan dan sangat berbahaya. Di sini kita lihat mujurnya KJ tidak begitu cedera, tapi kita tahu sebelum ini ada laporan-laporan menunjukkan ada setengah orang yang menaiki motosikal meninggal dunia ketika mereka langgar hanya lubang yang kecil sahaja, tapi boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi sangat penting sebenarnya kita highlight isu ini kerana apa yang berlaku selepas kemalangan KJ di sini mencetuskan perbualan dan mendapat perhatian, sehingga kan pihak Majlis Perbandaran di kawasan tersebut telah pun mengemukakan dan memohon maaf terhadap KJ atas isu yang berlaku tersebut. Tetapi di sini kita lihat tak naklah hanya berlaku kepada ahli politik, kepada VIP saja baru kita nak lihat tindakan itu diambil. Kita perlu lihat ke semua laporan isu-isu kemalangan motosikal, pastinya antara yang paling terkesan dengan isu-isu jalan raya yang berada dalam keadaan buruk ini yang boleh menghilangkan nyawa. Ya, betul tu. Dan kita harapkan seperti yang katakan, janganlah treatment tu double standard ke apa ke kan. Kalau orang awam pun terkena langgar lubang dan sebagainya, minta maaf, tengok apa yang boleh dibantu, bayarkan pampasan ganti rugi ke apa ke, supaya ia dapat dielakkan, dan tutuplah lubang-lubang yang ada di jalan raya itu mengelakkan kepada kemalangan. Dan kita harapkan saudara KJ kita dapat sembuh dengan lebih cepat, kerana kita fahamkan beliau mempunyai tugas yang begitu berat untuk menggalas Kementerian Mosti
program vaksinasi, pembangunan negara, aspek menyentuh kepada aspek teknologi dan sebagainya. Itu antara tugas-tugas beliau dan kita harapkan kesembuhan diberikan dengan cepat kepada YB Khairi Jamaluddin. Dan dalam masa yang sama, Nailah, sejak daripada 2 hari lepas nampaknya tular di media sosial spekulasi yang begitu hangat sekali sehingga kan trending. Asal saya buka Twitter je trending. Asal saya buka Twitter, Facebook dan sebagainya, ia menjadi isu dan juga berita-berita yang dibualkan oleh netizen. Hafizi yang tak pernah ikut story ni pun tiba-tiba tahu. Apa cerita dia, Hafizi? Okey, ceritanya adalah berkenaan dengan selebriti ternama kita iaitu Niloufar dan juga selebriti dan juga usahawan Niloufar yang menegaskan bahawa terdapat katanya ramailah spekulasi bertiup kencang yang menyatakan bahawa ada berkaitan dengan minyak pengasih lah. Katanya Niloufar telah pun mentransferkan wang kepada Puris 100k lah. Itu antara perkara-perkara spekulasi yang tercetus di media sosial. Dan semalam Niloufar telah pun menegaskan bahawa ada perbincangan di antara kedua-dua belah pihak, kedua-dua belah keluarga untuk mencari titik penyelesaian terhadap segala kekusutan yang berlaku. Apa yang dia katakan, setiap hubungan itu ada cerita-cerita tersendiri dan tidak manis untuk saya keluarkan sebarang kenyataan yang membelakangi keluarga. Apa pun yang saya katakan, keluarga saya dan juga keluarga Haris kini dalam proses perbincangan untuk mencari titik penyelesaian. Dan kata beliau, terkena minyak pengasih itu adalah satu tuduhan berat, ia tidak benar. Niloufar menyatakan bahawa beliau menafikan ada pindah wang, belum ada lagi sebarang ikatan pernikahan yang kita fahamkan tular di media sosial berkenaan dengan perkara itu. Dan kita nak dengarkan sedikit apa kata Niloufar yang kita dapat melalui Instagramnya semalam. Jadi saya sendiri terkejut bila saya baca dan melihat andaian-andaian ni keluar yang sememangnya tak betul, tak berasas dan tak wajar. Tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan buatan minyak pengasih yang saya ni sebenarnya sedang berubat, masya-Allah. Yang di mana duit yang ada transfer some money sangat-sangat tak betul. Apalagi tentang perkahwinan yang dibuat oleh di Kelantan, which is sangat-sangat tidak berasas dan karut. Dan ini menyebabkan maruah keluarga kami. Jadi saya perlu berjelaskan benda ni kerana semua ni adalah tuduhan yang sangat berat untuk ditelan. Jadi saya minta anda semua untuk hentikan andaian ni. Jangan terus bercakap tentang ini kerana ini akan mengeruhkan keadaan. Baik, iktibarnya adalah kita tahu apabila seseorang itu menjadi terkenal, orang ramai juga ingin mengetahui apa cerita-cerita di sebalik dan mereka juga mahu mengetahui. Niloufar seorang figura yang begitu orang kata hebat dalam bidang keusahawanan dan beliau antara yang disenarai dalam Forbes dan sebagainya. Dan itu antara membuatkan orang ramai ingin tahu kisah-kisah peribadi dan sebagainya. Tapi perlu kita terapkan satu garisan supaya kita tidak melangkaui perkara-perkara yang tidak perlu kita tahu yang melibatkan urusan keluarga secara peribadinya. Kadang-kadang kita fikirkan kita tak suka orang lain tahu urusan keluarga kita, tapi apabila kita mengambil tahu urusan keluarga orang lain, bukan main lagi kan. Macam-macam bawang dan sebagainya. Dan antara satu perkara yang saya nampaklah isu ini adalah berkenaan dengan Insta famous, tweet famous dan sebagainya. Mereka ni mempunyai followers yang ribuan, jutaan boleh dikatakan di media sosial. Apa yang mereka lakukan semalam dan juga beberapa hari lepas berkaitan dengan isu Niloufar ni adalah satu perkara yang bagi saya boleh dielakkan, tidak perlu pun. Kerana apa? Kerana mereka ini mengambil screen cap daripada mesej-mesej yang tular yang tidak pasti kesihatannya, yang Niloufar dah pun jelaskan bahawa ia adalah palsu, dan mereka tularkan melalui media sosial mereka. Untuk apa saya tak faham kenapa ia perlu ditularkan. Adakah untuk mendapat followers, adakah untuk mendapat ciapan ataupun arti yang lebih banyak. Itu antara satu perkara yang bagi saya tak perlu berlaku pun. Jika anda mempunyai followers yang begitu ramai, tak perlu untuk sebarkan berita-berita palsu, terutamanya berkaitan dengan perihal keluarga orang lain.
Ya, dan di sini sebenarnya kita ingin tekankan banyak lagi sebenarnya yang boleh kita angkat dalam personaliti Niloufar ini selain daripada isu kepribadiannya. Di sini kita perlu lihat beliau merupakan seorang ikon bagi kebanyakannya wanita juga kepada usahawan tempatan, dan di sini kami highlight bukan saja Niloufar tetapi 10 kesemuanya personaliti yang paling menyerlah sepanjang 2020. Selain Niloufar yang kita tahu pastinya banyak mendapatkan perhatian dengan banyak projek-projek keusahawanan dan juga menjadi kedutaan dengan jenama-jenama terkenal antarabangsa. Selain itu, antara yang kami senaraikan juga seperti yang dalam gambar yang kami paparkan ini pastinya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Saya kira muka yang wajah yang paling terkenal sepanjang tahun ini dengan sidang media setiap hari dijalankan ketika gelombang pertama kedua COVID-19 ini bagi menyampaikan kemaskini COVID-19 terbaru dalam negara yang pastinya semua sudah pun kenali nama dan juga wajah beliau. Selain itu, personaliti yang juga kami senaraikan di sini adalah Abid Liu yang cukup terkenal juga. Lagi-lagi dalam beberapa hari yang lepas, beliau menyalurkan bantuan kepada S. Ganesh yang tidur dan tinggal dalam kereta sepanjang 8 bulan yang lepas. Dan bantuannya lebih pantas daripada agensi-agensi yang kita ada. Itu yang selalu orang katakan. Bantuan yang disalurkan Abid Liu ini cukup pantas dan cukup tepat dengan apa yang di-highlightkan oleh orang ramai terutamanya dalam media sosial. Ada je tular satu isu, satu masalah, terus dia datang turun ke padang dan sampaikan bantuan tanpa ada apa-apa persoalan pun. Dan selain itu kami juga senaraikan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Niloufar pastinya dan juga Azizul Hasni Awang yang mana kita tahu COVID-19 ini memberi impak besar kepada sektor sukan, antaranya termasuklah Azizul Hasni Awang sendiri. Dan anda boleh lihat senarai penuh personaliti yang cukup terkenal, yang cukup signifikan, paling menyerlah sepanjang 2020. Dan banyak juga laporan wrap up 2020 yang kami bawakan di astroawani.com menjelang tahun baharu ini. Kita juga nak imbas semula segala yang berlaku tahun ini. Cukup warna-warni lah tahun ini, banyak yang berlaku, bukan saja COVID-19 tetapi kalau kita lihat semula isu-isu kemelut politik juga banyak yang membayangi cerita-cerita pada tahun 2020 ini. Dan Hafizi, sebelum kita berpisah, saya juga ingin ambil kesempatan dan mencuri masa anda sedikit untuk mengucapkan terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda semua kepada Awani Pagi, memandangkan kali ini merupakan kali terakhir saya bersama dengan Awani Pagi. Jadi saya kira dalam 2 tahun yang lepas ini banyak yang kami cuba sampaikan dalam Awani Pagi dan tidak akan kami dapat lakukannya jika bukan kerana sokongan anda. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda dan juga pastinya kepada tim Awani Pagi di sini. Dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Semoga berjaya Naila dan kita harapkan yang terbaik untuk Naila apabila berpindah ke pasukan yang lain di Awani, tapi semuanya adalah pasukan yang sama untuk berikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Dan sekian daripada kami, saya Afiza Zaman dan kali terakhir Naila Huda. Salam hormat.